Okay. So, dah 8.30. Saya pun dah tekan button record. Masih lagi kita ulang kaji soalan yang macam ni. Tak silap saya kita dah buat 3 kali. Set yang pertama. Kemudian soalan ekstra daripada Sarawak 1. Kemudian kita buat soalan tahun lepas. Cuma soalan tahun lepas ni dia tinggi. Siapa yang terhafal, dia hafal, so dia akan kecundang untuk yang ini. Sebab yang ini dia bukan untuk menghafal, dia kena faham konsep. Soalan tahun lepas dia tak suruh kira tetapi dia suruh keluarkan rumus. Tu dia. So kalau saya lambat tu maksudnya saya tekan button untuk terima kawan kita masuk ni. Bukannya saya tak tahu, saya tahu dah, saya dah ulang kaji dah tadi. Okey, rajah 5 menunjukkan satu garis lurus AB dan dia lukis dengan menggunakan lakaran yang tepat. Dia lukis pada grid paper. Bagus. Jadi kita pun nanti kita lukis macam tu juga. Kalau boleh, pandangan yang betul. Okey, diberi titik B membahagi tembereng garis AC. Maksudnya ada satu lagi garisan, ada satu lagi titik. Okay, ada satu lagi titik di situ. Kalau madam boleh buat dia warna merah. Warna merah. Satu garis kat situ warna merah. Contohnya kita boleh katakan, contohnya kat sinilah titik C tu. Lepas tu dia kata, titik B membahagi tembereng garis AC dalam nisbah M, N. Jadi kita akan tulis M-nya di sini. M, kat sini N. Dengan keadaan koordinat titik C itu ialah R, S. B tadi terlindung tu ya. X, Y. Kemudian soalan bukan suruh kira nilai. Soalan suruh terbitkan rumus. Mana kita nak sangka soalan macam ni keluar untuk SPM. Terbitkan rumus bagi titik. Dia cakap titik tau. Dia bukan tanya nilai X, Y. Dia titik. Jadi kena ingat. Kena susun dalam bentuk koordinat. Okey. Jadi kita ambil macam ni. Contohnya saya ambil warna biru. Nilai N ni, cikgu kita ajar buat macam tu kan. Anak panah ke situ. Jadi semasa saya buat yang itu, semasa saya buat yang itu sebenarnya saya sedang membuat titik B, iaitu mula-mula N darab dengan P. Selesai dah. Kemudian saya nak buat pula garisan lain. Nilai M ini kita darab dengan koordinat yang sana. Jadi kita tengok X je dulu. Tambah dengan M, R. M darab dengan R. Iaitu madam baru consider nilai-nilai X. Per dengan nisbah dia tadi M tambah dengan N. Yang itu yang madam sedang buat sekarang ni untuk menceritakan nilai koordinat X titik B. Koma, nak buat nilai Y pula. Kita rujuk garisan warna yang terbang warna biru tadi. Cuma kali ni kita nak tengok huruf yang mewakili Y pula. So dia akan jadi N tapi jadi Q tambah dengan yang seterusnya garisan yang itu, garisan yang warna-warni rainbow itu M darab dengan S kerana madam consider yang Y tu. Per dengan nisbah tadi M tambah dengan N.
Dan sebenarnya nilai yang kita sedang kira sekarang, yang depan ni merupakan X, yang belakang tu merupakan Y. Macam mana kita boleh kata X, Y? Kita boleh rujuk koordinat B ni. Memang dia bagi X, Y. Okay. So, kalau kita tengok, dia cuma suruh kita terbitkan rumus. Itu saja jawapannya. Sebab dia tak suruh kira, dia suruh terbitkan rumus sahaja. Dan saya kena terbitkan, saya tak boleh kira asing-asing. Saya tak boleh kira X asing, Y asing, lepas tu tinggal macam tu, tak boleh. Tapi kalau pelajar nak kira macam ni, contoh kalau pelajar nak buat X sama dengan NP tambah MR per dengan M tambah N. Y sama dengan NQ tambah MS per dengan M tambah N. Dia nak kira asing, tetapi at the end tu, dia mesti tulis juga dalam bentuk yang madam buat hashtag ni. Dia kena tulis bentuk ni juga sebagai jawapan akhir. Sebab soalan jelas, dia nak kita bagi rumus bagi titik. Ya, ini rumus bagi X. Rumus bagi Y. Okay. So, baru kita dapat 2 markah. Boleh ke tu agak-agak? Kalau pelajar ada cara lain pun boleh. Tak ada masalah. Cara yang panjang pun boleh. Tak ada masalah. Dia nak guna Q tolak Y per dengan Y tolak S per dengan M nisbah N. Boleh. Tak ada masalah. Dua-dua sama je maksud. Okey, ada soalan tak kat situ? Ada masalah tak? Okey, tak ada. So, madam pergi kepada B. B, lama saya fikir untuk B tadi ni. Ada kot 1 jam saya nak memahami soalan ni. Okey, untuk B, dia bagi koordinat A. Soalan tadi juga, dia bagi A, dia bagi B. Okey, kalau madam ambil, tadi madam dah crop ni, harap boleh bawa ke sana. So, kita tengok boleh bawa tak ke situ. Okey, tengok So, kalau titik A, kita tulis koordinat dia. Dia tulis koordinat dia. A ni adalah, tak cantik pula warna tu. A adalah 3, 2. B adalah 6, 0. Ni B 6, 0. Jadi kalau awak nak rasa selesa, kalau awak nak rasa selesa, awak boleh garis ni. Ini jadi paksi X kalau awak nak. Ni kalau awak garis 2, 3. Contoh. Saya garis macam tu. Yang ini sebenarnya adalah paksi X. So, kalau kat sini nombor 6, sini nombor 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dan sebenarnya, lukisan grid ini sebenarnya ada maksud. Yang membuat soalan ini, dia sangat pandai orangnya. So, di sini adalah paksi Y. Kat sini adalah 0. Dan kalau kita nak tahu sebenarnya garisan kita macam madam tunjuk tadi, dia sebenarnya panjang sampai ke bawah. Panjang sampai ke bawah. Contohnya begitu. Saya kena kecilkan pen saya sekejap. So, dia sebenarnya begitu dan kita tak tahu di mana. Dan kita tak tahu kedudukannya di mana. Tapi gambarannya dah ada. So seterusnya dia kata, nyatakan julat R dan juga
S jika yang nisbah tadi tu M lebih kecil sama dengan N. Buat masa ni, abaikan dahulu benda ni. Sebab kalau you fikir, you jadi macam berada di bawah tempurung nanti. Jadi jangan fikir lagi. Yang penting sekarang, yang tadi yang kita buat tu, jawapan tadi. Okay, jawapan tadi apa tadi ya? Nilai X kita apa tadi? X kita tadi NP tambah dengan MR bahagi dengan M tambah N. Yang tadi. Tapi kalau pelajar nak double check, so kat sini contohnya pelajar buat tadi row M, sini row N tadi. Okey, katakan di sini C. Yang pelajar buat terbang tadi tu ini ke sini tu. Sebenarnya pelajar akan dapat nilai di situ ialah kalau saya buat kat situ N darab 3. So dapat 3N. Boleh ke? Saya buat lagi sekali Saya buat lagi sekali lah. Okey, nilai X sama dengan nilai X sama dengan saya ambil anak panah ni pergi ke sana, maksudnya N itu darab dengan 3. Tadi sebab nilai di situ tak ada. Tadi nilai kat situ huruf P tu yang sebutan tadi P tu. 3N. Tambah, kita ambil garisan warna hitam. Warna apa lagi nak guna ni? Warna hijau lah. Ambil M ini, letak ke sana. So kat sini tadi RS. Okay, RS di situ. So bila darab situ dia jadi MR bahagi dengan M tambah N. Dan nilai yang diberikan untuk X dah ada iaitu 6. Jadi tempat yang ini saya ganti dengan 6 sama dengan 3N tambah MR bahagi dengan M tambah N. Saya ambil yang biru ni, saya pas ke sana. Dia akan jadi 6M tambah 6N sama dengan 3N tambah MR. So kalau kita susun cantik-cantik, dia akan jadi 6N tolak 3N kerana media import yang ini ke sana sama dengan MR tolak 6M kerana medium import 6R ke kanan. So dia tukar tanda. Hasilnya 3N sama dengan medium faktorkan nilai M, maka tinggallah R tolak 6. Okey, kemudian 3N per dengan M ataupun vice versa lah kalau pelajar nak buat mana-mana kan. Contohnya pelajar nak buat yang ini. Okey. Contohnya pelajar nak buat 3 per R tolak 6 sama dengan nisbah M dengan N. Kemudian baru madam tengok syarat tadi, tetapi madam ambil syarat sama dulu. Sama. M sama dengan N. Okay, madam ambil syarat ni je. Supaya tidak keliru. Jadi kalau awak tengok nilai yang warna pink ni. Okay, warna pink ni. Sekarang madam nak ganti dengan M. Okay, nak ganti dengan M. So dia akan jadi
3 per dengan R tolak 6 sama dengan 1. Okey, sebelum kita pergi jauh, Madam tanya kat mana tak faham dulu. Kat mana yang tak faham dulu? Takut pergi jauh nanti tak faham. Sebab 6. Okey, 6 bukan Madam ambil daripada graf. 6 soalan bagi. 6 soalan bagi. Ya Allah. Ya ampun. 6. Ni soalan bagi. Okey, 6 soalan bagi. Value X tu 6 soalan bagi. Nanti value Y nanti kosong. Sebab soalan bagi A, biasanya soalan bagi C cari B. Yang ini dia terbalik. Sebab soalan exam dia boleh macam-macam. Okey, kenapa 1? Sebab yang warna pink tu dah jadi M. Ni, Madam uraikan yang ini. M per dengan M. Jadi 1 tak? Kenapa Madam samakan dengan yang itu? Sebab condition ni. Ni, dia ada tanda M lebih kecil sama dengan. Jadi Madam nak ambil dulu yang sama dengan. Madam nak ambil dulu condition dia sama dengan N. Bukan Madam buat. Soalan suruh. Okay, soalan yang suruh. Kan kita boleh nampak soalan AdMath dia bukan tanya level bawah, dia tanya level tinggi. Sehingga kita terpaksa dengan beraninya menganggap sesuatu supaya kalau tidak soalan ni tak selesai. Okey. So 3 sama dengan R tolak 6. Maka R sama dengan 9. Semasa R sama dengan 9, pada masa itu, nilai M sama dengan N. Tetapi soalan bagi kata yang kedua. Dia nak suruh kita buat M lebih kecil sama dengan N. Dengan kata lain, kalaulah jarak tadi yang biru ni Madam guna warna ni lah. Jarak sini ke sini tadi M, maka jarak yang kedua Madam guna warna hijau, sini ke sini ni mestilah lebih panjang daripada yang itu. Jadi nilai R kita hendaklah, kalau dia 9, dia sama panjang dengan M. Tapi soalan kata M tu kena kecil. Jadi dia kenalah lebih besar sama dengan 9. Okey. Madam buka kepada soalan. Baru kita consider X ni. Y belum. Okey. Seandainya pelajar keliru, pelajar tengok betul-betul, Madam highlight segitiga ni yang kita belajar teorem Pythagoras dulu-dulu. Ni. Okey. Kemudian, kalau kita lukis yang sampai nombor 6 tadi, yang ini kalau saya mula dari sana, contohnya, kalau saya berhenti dekat 9, sini nombor 6, 1, 2, 3, 4, 5, ni tadi nombor 6, 7, 8, 9. Kalau saya berhenti dekat 9, kita akan dapati hipotenus di sini sama dengan hipotenus di situ. Jadi pada keadaan 9 itu, nilai M sama dengan N. Tetapi soalan kata, cari nilai M yang kurang sama dengan N. Jadi Madam kena extend yang ini. Extend lagi.
Bila extend lagi yang ini, nilai kita nanti akan berjangkit menjadi 10. Akan berjangkit menjadi 10. Kalau media extend lagi ke sini, nilai kita nanti jadi 11. Ataupun nak senang cerita, kita bagi tahu je. Nilai R tu tak kisah, janji lebih besar dari 9. Lebih besar sama dengan 9. Macam tu. Clear tak agak-agak? Faham tak? Benda terang ni. Boleh tak awak? Ataupun kita nak try Y dulu, sebab Y pun sama juga. Okay, kita try Y, boleh? Okay, saya try Y. Okay, sorry lah soalan tinggi, Wak. Bukan soalan saya bagi ni. Soalan SPM yang sebenar. Okay, saya terang lagi sekali. Andainya ada satu garisan di situ, tadi kita dah tunjuk sebenarnya dia merupakan paksi X di situ. Dan di sini adalah paksi Y. Tinggi sikit kan? Yang mana baru masuk hari ni rasa menyesal ke tak tahulah tu. Okey, so kat sini kosong, -1, -2, -3, -4. 1, 2, 3. Titik A tadi, okay, titik A tadi ialah 3, 2. Ni 3, so ni 2. Titik B tadi 6, 0. B ni adalah 6, 0. Okey, so tadi kita dah tercari semasa soalan A tadi. Okey, semasa soalan A tadi, kalau kita buat di sinilah contohnya huruf C, koordinatnya tadi adalah RS. Saya ulang lagi sekali. Kalau ikutkan tak payah ulang dah. Sini M, sini N. So, madam ambil yang ini, madam bagi ke titik sana. So, madam ambil yang titik Y saja. So, dia akan jadi Y sama dengan 2N. Lepas tu, madam ambil yang M ni dengan yang sana pula. Dan kita tengok S pula. Dia akan jadi tambah MS per dengan M tambah N. Kemudian nilai Y kosong. Macam mana tahu kosong? Sebab kita dah diberi titik, koordinat di sini 6 kita dah guna untuk X, 0 kita guna untuk Y. Sama dengan 2N tambah MS. So, kalau madam tulis M tambah N di sini boleh. Kalau tak nak tulis pun tak apa. Kerana, okay, lepas ni, ya, kita kena guna koordinat B. Okay, kita guna koordinat B sebab B yang membahagi segmen tersebut. Dan kita nak mencari C. Dia apabila 3 titik, kalau soalan ni, dia akan bagi 2 titik. Dia akan bagi 2 titik, satu titik tu kita kena cari. Kebetulan dia bagi titik A, titik B, kita nak cari titik C. Okey. Yang warna biru ni, madam darab dengan kosong. Maka tinggallah di situ negatif 2N sama dengan MS. Kemudian kita boleh bahagikan mengikut nisbah. Okay, mengikut nisbah, saya pujuk N datang sini, dia jadi bahagi. So, di sebelah kiri, negatif 2. S, dia akan jadi bahagi.
maka nisbah di antara MN bersamaan dengan negatif 2 per dengan S. Kemudian, kita guna condition yang sama seperti tadi. Kita ambil kes kalau dia sama dengan N. Kalau dia sama dengan N dahulu, maka nilai di sini akan menjadi M per M. Soalan akan jadi negatif 2 per dengan S sama dengan 1, maka nilai S sama dengan negatif 2. Untuk menjawab soalan nilai M kurang sama dengan N, Medik akan rujuk kepada gambar rajah. Okey? Dia punya titik yang penting negatif 2. So, kita tengok di sini. Semasa pada keadaan ini, okey, masa di sini koordinat kosong. Kalau kita belajar tingkatan berapa, saya tak ingat. 1, 2, 3. So, di sini pun kita kena kira 1, 2, 3. Jadi, apa tajuk dia dulu? Penjemaan ke apa? Pantulan ke apa awak belajar? Saya lupa dah. Ada, tapi sebab saya tak ingat awak belajar tingkatan berapa. Ni, bila saya putarkan, dia jadi gitu. Pada saat ini, nilai M dengan N sama. Nilai M hypotenuse itu, nilai N hypotenuse ini, tetapi dia sama. Semasa titik di sini, awak boleh tengok koordinat Y dia berapa. Okey, saya unjurkan warna pink ni. Berapa ni? Negatif 2. Jadi, kita dah bagi tahu tadi, titik ni dia nak lebih panjang mungkin di sini. Bila di sini, nilai R pun meningkat, tapi apa berlaku pada nilai Y? Nilai X tadi daripada 9 menjadi 10. Jadi kita kata R lebih besar sama dengan 9. Macam mana kita nak buat kesimpulan untuk paksi Y yang diwakili oleh S? Kita nak kata apa? S dengan negatif 2 ni. Lebih besar ke ataupun lebih kecil? Mana satu? Yang atas ke yang bawah? Kena tengok betul-betul sebab ni tanda negatif. Jadi sebenarnya kita akan memilih nilai S kurang sama dengan negatif 2. Kita ambil yang bawah. Tetapi semasa buat, mesti dia ada something wrong kat situ. Kita tengok betul-betul semula. Semasa kita tengok jawapan pink ni, mula-mula kita ingat jawapan pink dah jawapan dia. Okay, sebab ini ADMAT. Tengok semula di sini. Di mana kedudukan nilai S? Oleh kerana S duduk di bawah, S tidak boleh menggunakan simbol sama dengan. Kerana nanti kita declare nilai itu something yang per kosong, dan kalau kita tekan kalkulator, contohnya 40,000 per dengan kosong, kalkulator tak boleh kira. Jadi dengan ini, nilai S kita kena perbaiki. S kita hanyalah kurang dari negatif 2. Kita tak benarkan tanda sama dengan. Ke boleh? S, saya rasa macam tak boleh. Ada komen tak situ? Boleh tak tanda sama dengan? Risau pula kita nak betulkan benda-benda tanda ni kan? So, nilai S yang pertama
Ratio daripada awal nanti saya kena ulang. Ratio dari sini. Ratio soalan A. Mungkin tertukar. Cuma kat sini lah saya betulkan yang ini. Takut pelajar nilai dia, kalau nak ikutkan nilai dia boleh S kurang dari kosong. Cuma kita nak tahu kurang dari kosong tu di mana. -2 per dengan. Okey, saya ulang dari sini. Okey, saya ulang dari sini. Saya ulang sekejap sabar. Saya padam dulu yang ini. Okey. Untuk mencari nilai Y dan nilai Y kita dah tahu, kita akan masukkan ke dalam rumus. Y sama dengan, kita akan bermula dengan anak panah 2 ni yang cikgu saya dulu panggil anak panah terbang. Ambil nilai N ni, kita kena lagakan dengan koordinat. So, di situ kita akan dapat 2N. Kemudian, ambil M ni pula, laga dengan koordinat. Tapi tengok huruf Y saja. So, kat situ akan jadi tambah MS per dengan nisbah dia M tambah N. Okey. Kemudian nilai Y bagi titik B telah dibocorkan oleh soalan. Dia bagi tahu nilainya ialah kosong. Dah dibocorkan. Jadi mudahlah kerja kita. Kosong sama dengan 2N tambah dengan MS per dengan M tambah N. Okey, sampai situ. Okey, kemudian nilai yang Madam pinkan ini, kita akan darabkan dengan kosong. Lagi mudah kerja kita. Dia jadi kosong sama dengan 2N tambah MS. Okey, untuk menulis dia dalam keadaan nisbah, saya kena pisahkan mereka dahulu. Jadi bila saya pisah, dia akan jadi seorang duduk belah kiri, seorang duduk belah kanan. Nilai yang warna pink ni, saya akan pindah ke kanan. Nilai yang warna kuning ni, saya akan pindah ke kiri. Semata-mata nak tulis dalam keadaan nisbah. So, dia jadi -2 per dengan S. Sama dengan M per dengan N. Kerana kita berusaha untuk menulis jawapan dalam bentuk nisbah ini. Okey. Di sini, Madam nak tunjuk S ini berada di bawah. Itu yang Madam buat tadi 40,000 bahagi kosong tu. Madam nak menunjukkan bahawa nilai S ini tidak boleh sesekali bersamaan dengan kosong. Madam dah tunjuk tadi guna kalkulator. 40,000 bagi kosong, kalkulator tak mampu kira. Syntax error. Tu yang Madam terang tadi. Kemudian untuk memenuhi kehendak soalan, mula-mula Madam ambil dulu tanda sama dengan. Bila dia sama dengan, ia menjadikan yang biru itu menjadi 1. Jadi -2 per dengan S sama dengan 1. Jadi nilai S Madam bawa ke sebelah kanan. -2 sama dengan S. Tapi semasa saat ini, keadaan yang berlaku apabila nilai M sama dengan N, tetapi soalan suruh
nilai M hendaklah kurang atau sama dengan N. Jadi tanda sama dengan, madam dah tunjuk. Tanda kurang, madam nak rujuk graf. Macam tu. So apabila kita rujuk graf, maksudnya kita nak buat graf kita ini lebih besar dari kawasan kuning. Okay, lebih besar daripada kawasan kuning, kemudian kawasan kuning yang di sana madam nak suruh sama dengan kawasan hijau. Ini keadaan apabila M sama dengan N. Tetapi soalan kata tak mau, dia nak N lebih panjang. Maka madam pun panjangkan. So apabila saya panjangkan, cuba awak tengok nilai S. Dia semakin ke bawah. Dia dah mula jadi nombor negatif 3. Bila saya panjangkan lagi kepada warna pink, nilainya semakin kecil ke bawah. Semakin kecil. Macam tu. Bila saya panjang lagi, kan? Panjang lagi. Ni panjang kat sini lagi ni. Lagi ke bawah. Kita nak ceritakan nilai daripada yang hijau tadi, yang di sini tadi, asalnya negatif 2, dia semakin mengecil, mengecil, mengecil. So, kita tulis dia sebagai S kurang sama dengan, berapa tadi? Negatif 2. Macam tu. Tapi saya letak 2 lah kat situ. Okay, yang pertama saya tak bagi dia sama dengan kosong. Yang kedua saya letak sama dengan tu dekat negatif 2. Saya buat dua-dua. Macam mana? Tak apalah, kita lama sikit sebab soalan ni memang berpulas sikit lah. Boleh tak apa, nanti tengok rakaman. Okey, madam nak teruskan dengan soalan. Ada satu lagi soalan di situ. Okey, madam kena crop soalan ni sebab dalam kerja kita dah panjang. Okey, saya crop ke bawah. Saya nak guna soalan ni. Soalan yang kedua ni senang, dia tak ada kena-mengena dengan yang di atas. Mudah saja. Jadi walaupun tak boleh soalan yang sebelum, soalan ni boleh kita jawab. Mana saya letak ni? Sekejap saya alis sekejap. Okey. Okey. So kata kuncinya ialah, kata kuncinya ialah soalan yang ini dia suruh cari nilai P. Kemudian dia kata selari dengan AB. Alhamdulillah, A bagi, B bagi. Jadi titik A tadi, siapa yang boleh bacakan koordinat di atas? Saya ingat-ingat lupa. 3, 2 kalau tak silap. P, 6, 0. Ada dah tu kat situ. Okey, titik AB saya nak cari kecerunan. Saya tak nak kelirukan pelajar dengan menulis huruf M. Saya eja lah. Saya eja. Kecerunan. Sama dengan Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1. Rumus ini diberi. Katakan pelajar memilih yang kuning ini sebagai 1, yang biru ini sebagai 2. Bergantung kepada individu. Rumus ni tak bagi Oh, sekejap saya double check. Rumus. Sekejap saya cek. Tak bagi. Map modern bagi. Map tam tak bagi. Sorry. Okay. So, dia tak bagi rumus. Kena ingat Y2 tolak Y1.
X2 tolak X1. So, dia akan jadi 2 tolak 0 per dengan 3 tolak 6 sama dengan 2 per dengan negatif 3. Macam tu. Okey. Kita nak guna kecerunan yang ini sebab dia guna perkataan selari. Jadi, Madam nak guna soalan X per 6 tambah Y per dengan P sama dengan 1. Jadi, kita nak guna kaedah macam mana supaya mudah kat pelajar ni? Yang mana lebih mudah? Tapi kalau pelajar perasan, koordinat tu sebenarnya mudah dah kan? Kalau dia perasan, dia dah mudah sebenarnya. So, kita ada daripada sini, sama ada pelajar nak gerakkan secara algebra ataupun nak lukis. Either one boleh. Katakan Madam menggunakan pendekatan lukis. Madam suka lukis sebenarnya. Okay, tapi pelajar kalau dia tak faham nanti, dia boleh tanya kaedah lain. X per 6 bermaksud berlaku pintasan X pada nombor 6. Itu je maksud dia. X ni per 6 ni bermaksud paksi X tu dia potong pada 6. Okey, Y per dengan P, apa maksud dia? Pintasan Y dekat huruf P. Jadi sekarang kita nak cari garisan ini. Koordinat di sini dekat P ni sebenarnya semasa di situ nilai X dia 0, nilai Y dia P. Manakala semasa di sini nilai X dia 6, nilai Y dia pula 0. Sebab itu Madam suka lukis. Daripada situ saya boleh kira pula kecerunan. Kecerunan sama dengan yang tadi. Sama dengan P tolak 0 per dengan 0 tolak 6. Negatif 2 per 3 sama dengan P per negatif 6. Maka, bila kita jadikan P sebagai perkara rumus, kita buang negatif 6 ke sebelah kiri. Dia akan jadi P sama dengan negatif 2 per 3 darab dengan negatif 6. Jawapannya ialah 4. Jadi titik P itu ialah 4. Kalau awak guna kaedah graf. Okey. Ataupun ada yang you nak guna kaedah lain? Boleh Madam tahu nak guna yang lain ke tak? Okey, katakan nak guna kaedah lain. Okey, kaedah lain. Kita ada, tapi ingat kita nak guna kecerunan negatif 2 per 3 juga. Cuma Madam nak tunjuk kaedah lain. Sebab AdMath ni dia banyak jalan kerja. Kita tak boleh kata cara orang tu salah, cara ni betul. Sebab dia banyak jalan kerja. Kaedah lain. Okay? Bergantung kepada rezeki masing-masing. Saya cross yang ini. Okay, saya cross. Sekejap Okay, saya cross. Kenapa dia tak jadi highlighter? Tak apalah, saya cross yang ni. Saya cross. Dia jadi PX. Saya cross tambah 6Y. Kemudian saya cross yang bawah. Saya tak ada nak cross awak. Dia memang keluar pen warna merah je. Sorry Something wrong lah. Bateri nak habis tu. 6P sama dengan 1.
Okey, boleh? Kita keluar macam dekat sekolah dulu. Sekejap izinkan saya tutup sekejap, buka balik. Okey, harap-harap menjadi. Boleh. Tak apa deh, saya guna pen merah deh. Pun tak boleh menulis Jawab Saya tak ada backup pen. Okey, so bila saya buat ni, dia jadi 6. Oh, dia tulis dia padang. Set Saya tukar bateri sekejap Sekejap. Kita try pen lain. Pen yang harap-harap boleh. Okey, tapi tulisan saya buruk sikit lah pen ni Okey. Mana dia begini? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, dia jadi dia tak berbekas. Sabar, saya guna tangan lah sekejap Sorry guna tangan ni, Wak. First, saya cross yang ini. Dia jadi PX. Sorry. Lepas tu saya guna yang ini. Okey, dia jadi tambah. Oh, tambah dia. 6. Saya guna jari, Wak. Per dengan yang bawah pun kena darab. Yang ini kena darab juga tu. So yang bawah dia dah jadi 6. P sama dengan 1. P terpaksa guna P besar sebab jari besar. Tambah 6Y sama dengan 6P. Oh, macam mana nak buat naik ni? 6Y sama dengan negatif PX tambah 6P. Sekejap Saya nak gerakkan ke atas. Okey. So akhirnya Y semua sebutan saya bagi dengan 6. Negatif P per 6X tambah dengan P. Okey. Kaedah macam ni Jadi kalau kita belajar Y sama dengan MX tambah C, nilai kita M ini merupakan negatif P per 6. Jadi kita boleh samakan negatif P per 6 sama dengan jawapan tadi. Negatif, berapa jawapan tadi? Negatif 2/3. Kan? Allah dah. Jadi nilai P sama dengan 4 juga. Boleh. Jadi nak belajar tulis dengan jari pun jarilah.
Okey, tu baru nombor 8 tu media bincang tu. Jadi nombor 9 kena besok, boleh? Sian sebab you all esok ada kelas. Yang di Kelantan ada kelas, ada kelas besok. Boleh ending kita tulis tangan. Okey. So saya akan rekod satu soalan ni, ambil masa yang lama, betul dah. Sebab saya sendiri pun masa buat tadi ambil masa yang lama. Lepas buat mula-mula tak dapat, lepas tu makan, lepas tu buat balik tak dapat. Lepas tu tidur, bangun balik buat. Lepas sembahyang asar, baru boleh. Benda ni kena fikir secara kreatif, so ambil masa yang lama. So sorry, saya dah ingat nak buat 2 soalan, tapi soalan ni dia tricky. So dia ambil masa sikit lah. So yang nombor 9, kita sambung besok. Boleh? Nanti saya akan bagi rakaman. Nombor 9 besok. Dengan saya nak kena study satu lagi soalan. Okey, yang nak soalan, okey, saya bagi nombor ni positif 601 3581 0079. Yang nak soalan positif negatif ke saya tulis tu? Masya-Allah. Nanti awak tukarlah positif saja saya nak buat tu. Okey, awak tukar nanti. Awak WhatsApp kat saya, nanti saya bagi soalan dengan saya bagi link video. Okey? Saya stop rakaman.